Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian menggunakan kitab As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabi, Pengajaran dan Pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, malam ini kita bertemu pada tahun baru Masihi 4 Januari 2022 bersamaan dengan 1 Jamadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan tamatkan ataupun kita akan akhiri pengajian menggunakan kitab ini untuk tajuk yang terakhir sekali dalam kitab kita ini, iaitu tajuk kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, tajuk kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tajuk yang letaknya pada bab terakhir dalam kitab kita, iaitu bab ke-6. Bab ke-6 ni bab yang membincangkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulang kaji sikit secara ringkas tuan-tuan sekalian, apa yang selalu saya sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, kita sebut tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6, 7, 8 sampai 11 hijrah. Nabi wafat pada tahun ke-11 hijrah di Madinah. Nabi wafat pada tahun ke-11 hijrah di Madinah. Pada tahun ke-8 hijrah, bila kerajaan Madinah itu stabil, kukuh, kuat, pada tahun ke-8 hijrah, Nabi ajak sahabat untuk masuk ke Mekah, balik semula ke Mekah. Berapa orang ikut Nabi? Sekitar 10,000 orang yang ikut Nabi masuk ke kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah. Daripada Madinah bergerak masuk ke Mekah, 10,000 orang. Peristiwa ini namanya peristiwa pembukaan kota Mekah, ataupun bahasa Arabnya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Masuk bukan untuk berperang. Sebab tu Nabi tak benarkan sahabat-sahabat angkat senjata. Sebab tu Nabi tak maklum awal tempat mana nak pergi. Kalau Nabi maklum awal tempat mana nak pergi, orang Mekah sempat tahu. Bila orang Mekah sempat tahu, mereka akan bersiap angkat senjata untuk keluar berperang. Nabi nak elakkan berlaku peperangan. Sebab tu Nabi maklum kepada para sahabat, bersiap tempat mana nak pergi, nanti dekat-dekat nak pergi baru Nabi maklum. Maka berlakulah pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah. Tujuannya apa dia? Masuk ke Mekah nak menyelamatkan orang Mekah.
Masuk ke Mekah untuk membebaskan orang Mekah yang duduk dalam kezaliman, yang duduk dalam penindasan, yang duduk dalam syirik kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Maka Nabi balik semula ke kota Mekah ni, maksudnya balik semula ke kampung asal lah, nak selamatkan orang kampung asal. Peristiwa ni namanya peristiwa pembukaan kota Mekah. Bila berjaya buka kota Mekah, orang Mekah serah diri, tak mampu nak lawan, tak mampu nak hadapi. Sebahagian di kalangan orang Mekah memeluk Islam. Nabi sempat duduk di Mekah sekitar 19 hari lebih kurang, ya, sekitar 19 hari urus pentadbiran baru kerajaan Mekah. Kemudian Nabi balik semula ke Madinah, dan Nabi wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijrah. Jadi bab kita, bab terakhir, bab ke-6 ni, bab yang membincangkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maksudnya selepas daripada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah tu. Ada 6 peristiwa penting. Pertama, berlaku perang Hunain. Kita dah selesai dah baca. Yang kedua, Nabi arahkan sahabat runtuhkan beberapa berhala-berhala besar di keliling kota Mekah. Latar, Uzza, Manat. Yang ketiga, apa dia? Berlakunya perang Tabuk pun kita dah baca. Yang keempat, Nabi laksanakan haji terakhir, ataupun kita panggil Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, haji perpisahan. Yang kelima, peristiwa yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Yang kelima apa dia? Kita ikuti kuliah 2 minggu lepas, iaitu Nabi persiapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Umur baru 20, orang muda. Nabi lantik dia jadi panglima perang untuk lawan kerajaan Rom. Mereka dah bergerak nak pergi, tiba-tiba dapat maklumat Nabi sakit tenat, akhirnya tak jadi pergi. Harapannya Nabi sihat lah, patah balik. Tunggu punya tunggu, Nabi tak sihat. Malam ni kita masuk peristiwa penting yang ke-6 selepas pembukaan kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi SAW. Cumanya dalam kitab kita ni tuan-tuan sekalian, saya tak tahu tuan-tuan sekalian halaman berapa, akhir sekali lah, tajuk akhir sekali, peristiwa yang ke-6 selepas pembukaan kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi SAW. Kalau kitab saya ni muka surat 204. Tuan-tuan muka surat berapa tau? 200 berapa? Berapa? 182. Muka surat tuan-tuan 182. Saya ni 204. Cuma dalam kitab kita ni tuan-tuan sekalian, dia hanya ringkasan saja. Dia cerita sikit secara ringkas tentang kewafatan Nabi SAW dan apa pengajarannya. Malam ni saya nak ambil kesempatan dengan tuan-tuan sekalian untuk kuliah terakhir sirah Nabi ni. Saya akan kongsi dengan tuan-tuan sekalian agak detail, agak terperinci sikit tentang hari-hari terakhir sebelum Nabi wafat. Dia punya detik-detik kewafatan Nabi SAW. Saya akan ceritakan supaya tuan-tuan nampak dia punya turutan hari-hari terakhir sehinggalah Nabi SAW wafat. Buku kita ni saya baca juga sikit, kemudian saya akan pergi, sebab kitab kita ni dia ringkasan. Jadi saya bawa ni satu bahan ni, saya dah bekalkan untuk malam ni, untuk kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Pengarang kitab ni bagus. Dia buat seminggu sebelum Nabi wafat, berapa hari sebelum Nabi wafat, 3 hari sebelum Nabi wafat, 2 hari sebelum Nabi wafat, hari terakhir sebelum Nabi wafat, pagi terakhir sebelum Nabi wafat. Apa yang berlaku tu pada setiap hari tu. Baik, kita tengok dulu pada kitab kita sikit. Kata pengarang kitab ni, dia kata Rasulullah SAW wafat setelah baginda mengetahui ajalnya telah hampir melalui jalan wahyu. Maksudnya Nabi nak wafat ni, Nabi dah rasa tanda-tandanya. Nabi dah rasa tanda-tandanya. Melalui apa dia? Melalui wahyu. Melalui wahyu. Baginda mengucapkan selamat tinggal kepada orang ramai pada haji terakhir tahun ke-10 Hijrah. Wafat pada tahun 11 Hijrah. Wafat pada tahun 11 Hijrah bulan Rabiul Awal. Haji terakhir Nabi pada tahun 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah itu, waktu melaksanakan ibadat haji terakhir itu, tajuk kita berapa minggu lepas, Nabi dah tunjukkan tanda-tanda bahawa Nabi nak meninggalkan para sahabat. Antaranya kalau kita baca berapa minggu lepas, waktu Nabi sampaikan khutbah di Padang Arafah. Orang melaksanakan ibadat haji ni ada khutbah di Padang Arafah. Khutbah Nabi di Padang Arafah tahun ke-10 Hijrah tu, Nabi mulakan khutbah dengan satu ucapan yang menyebabkan sahabat-sahabat faham
Nabi ni tak lama dah gayanya. Nabi kata apa ya? Beri perhatian sungguh-sungguh terhadap apa yang ingin aku sampaikan pada hari ini, kerana boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi di sini untuk tahun berikutnya, di tempat ini untuk tahun berikutnya. Maknanya di Padang Arafah ni kita tak jumpa lagi, di Mekah apa semua ni tak jumpa lagi, untuk tahun berikutnya. Ternyata betul, haji tahun berikutnya, tahun ke-11 Hijrah, Nabi tak jumpa dah para sahabat, kerana Nabi meninggal dunia, wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Maksudnya haji pada tahun 11 Hijrah tu Nabi tak jumpa dah para sahabat. Macam mana Nabi tahu? Macam mana Nabi tahu sehingga Nabi ucapkan macam tu, beri perhatian sungguh-sungguh apa yang aku nak sampaikan pada hari ini, kerana boleh jadi nanti kita tak bertemu dah di sini pada tahun berikutnya. Nabi tahu daripada mana? Menunjukkan Nabi dapat wahyu mengenai tanda-tanda Nabi dengan Allah Ta'ala tu, ajal tu dah makin dekat. Apa lagi tanda-tanda yang sahabat-sahabat perasan? Apa lagi tanda-tanda yang sahabat perasan Nabi ni dah nak wafat? Antaranya, bila Islam tersebar sampai ke Yaman, Nabi hantar seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Bila Islam dah tersebar di Yaman, Nabi hantar dia supaya dia jadi tok guru lah di sana. Apa-apa orang di sana tak faham tentang Islam, boleh rujuk Muaz bin Jabal. Waktu Nabi nak lepaskan Muaz bin Jabal tu, Nabi sebut pada Muaz bin Jabal, boleh jadi kita tak bertemu lagi selepas daripada ini. Kalau kamu datang ke Madinah nanti, kamu datang lagi ke sini, nanti kamu hanya akan melintasi kuburku. Muaz bin Jabal bila dengar Nabi sebut gitu, dia menangis. Dia menangis. Ternyata ucapan Nabi betul. Tahun berikutnya bila Muaz bin Jabal datang ke Madinah, dia hanya melintasi makam Rasulullah. Dia tak bertemu lagi dengan Rasulullah. Rasulullah telah wafat. Bila Nabi sebut seperti itu, bermakna Nabi dapat tanda-tanda. Bila Nabi dapat tanda-tanda, sudah tentu tanda itu adalah wahyu daripada Allah. Banyaklah tanda-tanda yang sahabat-sahabat perasan bahawa Nabi ni macam dah nak tinggal kita dah. Bagi sahabat-sahabat yang betul-betul faham, mereka menangis. Termasuklah waktu Nabi sampaikan khutbah di Padang Arafah tu, sahabat yang betul-betul faham menangis. Antaranya Abu Bakar. Abu Bakar menangis kerana Abu Bakar faham. Ini detik perpisahan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan sekalian, hati-hati para sahabat berdebar-debar, gelisah dan bimbang sekiranya ajal baginda telah hampir. Namun apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah datang, dia tidak dapat ditangguhkan. Kalau kata 7.35 wafat, 7.35, dia tak diawalkan berapa saat dan tak dilewatkan berapa saat. Sampai ajal yang Allah Ta'ala tetapkan akan pergi. Doktor pun tak boleh nak selamat. Tak boleh nak selamat. Doktor yang bertungkuh lumus nak selamatkan nyawa orang sakit pun, doktor tu pun akan sampai ajal dia. Dia usaha nak selamatkan orang supaya tak mati, nak selamatkan semampu mungkin, akhirnya doktor pun akan berhadapan dengan kematian. Itulah namanya ajal. Baik, tuan-tuan sekalian, ya, malam ni saya detailkan sikit detik-detik akhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berita wafatnya Nabi ni, bila tersebar berita Nabi wafat, semua para sahabat jadi kacau bilau, macam tak boleh nak terima ni, ya, kacau bilau keadaannya, ya, bila dengar berita Nabi wafat kerana tragedi dahsyat itu. Madinah bergegar hebat. Ramai para sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang terkenal, yang terdahulu memeluk Islam, jadi hilang kewarasan akalnya, ya, kerana ni berita yang kalau boleh tak nak dengar lah, berita cerita Nabi wafat ni kalau boleh tak nak dengar. Tapi bila dah sampai ajalnya berlaku, ada di kalangan para sahabat yang lidahnya kelu, tak lepas nak cakap. Tak lepas nak cakap. Bila dengar berita Nabi wafat tu, tak lepas nak cakap. Ada yang jatuh lumpuh, tak berdaya nak bergerak, lemah lutut ni dengar berita Nabi wafat, ya. Sampai Sayyidina Umar pula bila dengar berita Nabi wafat, orang sebar berita Nabi wafat, Sayyidina Umar cabut pedang. Keluar tengah-tengah orang ramai, Sayyidina Umar sebut, siapa yang sebut Nabi Rasulullah wafat, aku penggal leher dia. Yang sebut Rasulullah wafat ni orang munafik ni. Tu Sayyidina Umar dia punya sayang pada Nabi itu sampai tak boleh dengar berita Nabi wafat. Baik, kita tengok, ya, tuan-tuan sekalian,
Ni saya photostat daripada satu kitab agak tebal, saya nak bawa malah. Ya, saya bawa satu kitab tebal ni. Ini detail hari-hari akhir sebelum Nabi wafat ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia ni menang pertandingan mengarang kitab sirah Nabi pada tahun 80-an. Dia menang dah. Ya, dia ni seorang ulama daripada India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab dia Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah Nabi. Kitab dia ditulis detail hari-hari akhir menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Ya, dia kata bulan Ramadan, ya, tak apa, tak ada dalam kitab tuan-tuan, tak apa. Semasa bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, semasa bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, baginda beriktikaf selama 20 hari di masjid. Padahal sebelum itu, Ramadan tahun-tahun sebelum itu, baginda hanya beriktikaf 10 hari saja. Khasnya 10 terakhir Ramadan tu lah, nak berebut fadilat Ramadan tu. Tapi bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, Nabi beriktikaf di masjid 20 hari. 20 hari. Ya, Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Tu Ramadan terakhir Nabi lah tu. Sebab Nabi wafat pada tahun ke-11. Tak jumpa dah Ramadan. Ya. Jibril datang kepada Nabi untuk bertadarus Al-Quran sebanyak 2 kali pada tahun itu. Tahun ke-10 Hijrah tu. Biasanya Jibril ni datang jumpa Nabi bulan Ramadan lah. Tahun ke-10 Hijrah tu Jibril datang jumpa Nabi nak bertadarus Al-Quran dengan Nabi 2 kali tahun tersebut. 2 kali pada tahun tersebut. Semasa haji tahun ke-10 Hijrah, semasa haji tahun ke-10 Hijrah yang kita belajar bincang dulu, tajuk yang 2 minggu lepas, ya. Semasa Nabi laksanakan ibadat haji pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mulakan khutbah di padang Arafah itu dengan satu ucapan, sesungguhnya aku tidak pasti apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu selepas daripada tahun ini di tempat ini buat selama-lamanya. Aku tak tahu kita boleh jumpa lagi ke tak di sini pada tahun berikutnya. Sahabat yang faham mula berdebar, sahabat-sahabat yang faham mula berdebar, tuan-tuan sekalian. Baik. Ketika berada di Jamrah Al-Aqabah, tempat melontar, Jamrah Al-Aqabah, waktu ibadat haji tu, Nabi sampaikan lagi ucapan yang sebahagian sahabat faham. Weh, ni makin dekat gaya ni, Nabi ni nak hadapi ajal ni. Bila sampai di Jamrah, tempat melontar tu, di Aqabah itu, Nabi kata dia, pelajarilah daripadaku ibadat-ibadat haji kamu. Ibadat-ibadat haji kamu belajar daripada aku. Tengok macam mana aku buat. Ya. Kerana boleh jadi aku tidak akan melaksanakan haji lagi selepas daripada tahun ini. Tahun ke-11 Hijrah nanti Nabi tak laksanakan lagi ibadat haji dengan para sahabat. Tak jumpa lagi para sahabat. Jadi ibadat haji tahun ni, tengok betul-betul bagaimana aku buat ibadat haji. Belajar, tengok elok-elok. Tengok macam mana aku buat. Tak lama kemudian surah An-Nasr pun turun. Bukan surah An-Nas, itu Qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nasr, Nun Sad Ra, An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath itu. Tak lama kemudian turun, ya, surah An-Nas turun kepada baginda pada pertengahan hari-hari tasyrik, ya, pada musim haji itu. Apa dia? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah, puji Tuhanmu dan minta ampun padanya, dia penerima taubat. Ini antara surah-surah yang turun pada penghujung sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya pertengahan hari tasyrik. Ya. Justru itu dapatlah difahami bahawa ianya membawa maksud perpisahan, dan baginda rupanya seolah-olah sedang mengiklankan kepada para sahabat, aku nak tinggal kamu dah. Bila Nabi bagi isyarat-isyarat macam tu, belajarlah ibadat haji daripada aku, beri perhatian sungguh-sungguh apa yang aku nak sampaikan ni,
seolah-olah Nabi nak mewar-warkan, nak iklankan, nak siarkan kepada para sahabat, kita ni nak pisah dah ni, kita tak jumpa dah ni. Sahabat mula berdebar-debar, gelisah. Baik, masuk awal bulan Safar, tahun ke-11 Hijrah. Masuk awal bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi keluar pergi ke Uhud, medan Uhud. Dulu tempat berlaku perang Uhud. Ramai sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Uhud, antaranya bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib di dataran Uhud itu. Bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi pergi ziarah Uhud. Di situlah Nabi angkat tangan berdoa kepada para syuhada, orang-orang yang telah mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah bagaikan orang yang mengucapkan selamat tinggal untuk orang hidup dan orang mati. Nabi berdoa di Uhud itu macam nak ucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan nak ucapkan selamat tinggal kepada orang yang dah mati. Doa Nabi itu. Kemudian Nabi beredar dan naik di atas mimbar di Uhud itu. Nabi sampaikan ucapan. Nabi kata beliau, sesungguhnya aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Demi Allah, aku sekarang benar-benar sedang melihat tempat kembaliku. Kalau dalam sebahagian kitab sirah ditulis kolamku. Pada hari akhirat kelak ada kolam Nabi, ada telaga Nabi. Jadi Nabi kata beliau, sesungguhnya aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Demi Allah, aku sekarang benar-benar sedang melihat kepada kolamku, tempat Nabi akan kembali nanti. Sesungguhnya aku diberikan kunci seluruh kekayaan bumi ni. Ya, nak kekayaan apa? Allah Ta'ala bagilah kepada Nabi kalau Nabi nak. Sesungguhnya aku diberikan kunci seluruh kekayaan bumi ataupun kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku bukannya bimbang kamu akan syirik selepas daripada aku wafat nanti, aku tak bimbang. Tetapi aku bimbang ialah kamu berlumba-lumba merebut dunia ni. Allah Ta'ala beri kepada Nabi kunci dunia. Nabi nak bergerak ke mana, nak pergi ke mana, nak kuasai dunia ni pun boleh. Boleh. Di hujung ucapan tu Nabi kata, aku tak bimbang kamu akan syirik selepas aku wafat. Kerana Nabi yakin sahabat tak akan syirik. Yang aku bimbang ialah kamu berlumba-lumba merebut dunia ni. Yang tu yang akan jadi kacau bilau. Bila berlumba-lumba merebut dunia tu yang akan jadi kacau bilau, rosak, pecah kita ni. Pada satu malam, pada bulan yang sama, iaitu bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, waktu tengah malam, Nabi keluar pergi ke tanah perkuburan Baqi'. Dekat mana tanah perkuburan Baqi'? Belakang Masjid Nabawi. Nabi pergi ke tanah perkuburan Baqi'. Di belakang Masjid Nabawi tu ada peluang kita dapat masuk. Kadang-kadang ada waktu dia buat ketat sangat, nak masuk cukup susah tu. Ya. Saya pergi dulu. Pergi tu duk tunggu dia buat waktu dia, pukul berapa boleh masuk. Jadi kita nak kena standby. Kena selalu pergi tengok ada peluang masuk makam Baqi', tanah perkuburan Baqi' di belakang Masjid Nabawi itu. Satu malam pada bulan Safar, Nabi keluar pergi ke perkuburan Baqi'. Lalu Nabi angkat tangan memohon keampunan untuk penghuni di perkuburan Baqi' itu, sambil berkata kepada mereka, Assalamualaikum ya ahli kubur. Moga kamu bersenang lenang dengan nikmat yang kamu kecapi di dalamnya berbanding orang lain yang menghadapi keadaannya. Ya, orang lain duduk dalam lubang kubur ni macam-macam keadaan. Mudah-mudahan kamu ni dapatlah nikmat. Telah datang fitnah seumpama sebahagian malam yang gelap gelita. Fitnah yang kemudiannya menyusuli selepas yang awal, sedangkan yang kemudian itu lebih buruk daripada yang awal. Nabi sebut fitnah itu akan datang. Ni menjelang Nabi nak wafat ni macam-macam fitnah, ujian-ujian. Ya. Fitnah yang kemudian akan disusuli selepas yang awal. Selepas ada fitnah yang awal, akan disusuli pula fitnah yang berikutnya. Ya.
Sedangkan yang kemudian, fitnah-fitnah yang datang kemudian itu lebih buruk daripada fitnah yang datang awal. Ujian-ujian, masalah-masalah di akhir zaman ni yang kemudian tu makin buruk berbanding dengan yang awal dulu. Nabi peringatkan itu gambaran yang akan kita hadapi. Kemudian Nabi menggembirakan penduduk kubur itu dengan katanya, di tanah perkuburan Baqi' itu, Nabi kata apa dia? Sesungguhnya kami akan menyusuli kamu. Sampai giliran kami pula akan menyusul kamu. Baik. Ya. Pertengahan bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Masuk tarikh 29 Safar. Tahun yang sama, tahun ke-11 Hijrah. 29 Safar tahun ke-11 Hijrah jatuhnya hari Isnin. 29 Safar tahun ke-11 Hijrah jatuh hari Isnin, Nabi sakit. Nabi mula diserang sakit. Demam panas yang agak teruk. 29 Safar tahun ke-11 Hijrah hari Isnin. Nabi balik daripada menghadiri pengebumian satu jenazah di tanah perkuburan Baqi' tu. Balik daripada urus satu jenazah, iringi satu jenazah, 29 Safar tahun ke-11 Hijrah tu, balik daripada urus jenazah tu, dalam perjalanan balik tu Nabi ditimpa rasa sakit kepala yang teruk. Sakit kepala sangat. Panas badan. Kepanasan badan tu meningkat dengan mendadak sehingga panas tu tinggi, dan sahabat yang bersama dengan Nabi perasan Nabi sakit tenat. Kenapa dia? Keadaan Nabi ni panas tu sampai nampak dia punya kemerah-merahan tu. Panas kepala Nabi ni, panas. Ya. Suhu panasnya itu daripada atas serban yang membaluti kepalanya. Nampak daripada urat-urat nadi, urat-urat tengah dahi Nabi ni, sahabat faham Nabi panas ni. Ya. Sakit. Nampak urat-urat nadi tu naik, timbul, panas. 29 Safar tahun ke-11 Hijrah. Nabi mula sakit. Semasa sakitnya, dalam tempoh Nabi sakit uzur itu, Nabi masih menunaikan solat secara berjemaah di Masjid Nabawi itu bersama dengan para sahabat. Dalam tempoh sakit, Nabi sempat berjemaah selama 11 hari. 11 hari. Daripada jumlah hari Nabi sakit, iaitu 13 ataupun 14 hari. Nabi sakit 13 ataupun 14 hari sebelum wafat. Nabi sempat berjemaah dengan para sahabat 11 hari. Sakit, tengah sakit tu, kejar lagi nak dapat fadilat berjemaah itu. Jarak rumah Nabi dengan masjid tak jauh. Kita pergi ziarah makam Rasulullah tu kan, situlah rumah Nabi dulu. Situlah rumah Nabi, makam Rasulullah. Dalam tu ada makam siapa lagi? Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kan. Dia punya susunan dia tu begitu. Sini satu, sini satu, sini satu. Kan situ. Dia punya satu kan. Makam Nabi. Makam Nabi, di situlah rumah Nabi dulu. Bermakna bila Nabi angkat saja tirai tingkap, tirai pintu rumah tu, angkat tirai tu bermakna masjid tu. Selak tirai tu, masjid lah tu. Di sebelah kan. Jadi Nabi sempat berjemaah dengan para sahabat 11 hari daripada tempoh 13 ataupun 14 hari sakit tu. Baik, tuan-tuan sekalian. Ya. Minggu terakhir sebelum Nabi wafat. Minggu terakhir sebelum Nabi wafat, sakit Nabi itu makin berat, badan makin panas. Lalu Nabi bertanya kepada isteri-isterinya. Giliran aku esok rumah siapa? Rumah isteri mana? Di mana aku esok rumah siapa? Isteri-isteri Nabi faham maksud pertanyaan Nabi itu. Ya, Nabi nak pergi rumah siapa-siapa lah. Lalu isteri-isteri Nabi serahkan kepada Nabi, terpulanglah kepada Rasulullah. Rasulullah nak pilih rumah siapa, silakan. Ikut jadual tu, adalah jadual rumah siapa-siapa tu. Tapi isteri-isteri Nabi beri penghormatan kepada Nabi, silakan. Nabi tetapkan Nabi nak duduk rumah siapa. Di mana saja Nabi nak pergi esok, silakan. Maka Nabi pilih untuk pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, isteri Nabi.
yang merupakan anak kepada Abu Bakar. Nabi pilih nak duduk di rumah Aisyah. Akhirnya Nabi berpindah ke rumah Aisyah, berjalan kaki dengan dipapah oleh dua orang sepupu Nabi, Al-Fadl bin Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Papah Nabi pergi ke rumah Aisyah dalam keadaan kepala Nabi berbalut. Kepala Nabi berbalut, ya, balut. Nabi melangkah sehingga masuk ke rumah Aisyah, lalu baginda menghabiskan minggu terakhir kehidupannya di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah teman Nabi, Aisyah jaga Nabi sebelum Nabi wafat, Aisyah selalu mengulang bacaan surah-surah muawwizat, surah-surah pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kita panggil surah-surah pelindung. Bila sakit, ada gangguan dan sebagainya, kita yang jaga orang sakit, kita boleh baca surah tu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ataupun kalau orang sakit itu mampu baca sendiri, kita minta dia yang amalkan. Dia amalkan baca Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Baik. Dan apa doa-doa yang dihafal oleh Aisyah yang pernah dia belajar daripada Nabi, dia baca di tepi Nabi waktu Nabi uzur tu, pada minggu terakhir sebelum Nabi wafat, sambil Aisyah tiupkan ke tubuh Nabi, baca, kemudian tiupkan ke tubuh Nabi, ya, sambil Aisyah pegang tangan Nabi, usap tangan Nabi, nak mendapatkan keberkatan, ya. Orang sakit begitulah, apa doa yang kita boleh baca, kita baca, kemudian usaplah di badan dia, ya. Baik. 5 hari sebelum Nabi wafat, 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, jatuhnya pada hari Rabu, tubuh Nabi makin bertambah panas sehingga menambahkan sakit Nabi, gering Nabi, dan menyebabkan Nabi pingsan. Panas sangat, pingsan, pitam. Kemudian Nabi bersabda, simbahlah ke atas aku air, jiruh, tolong jiruh air ke atas badan aku ni, nak bagi sejuk sikit, jiruh air, simbahkan ke atas aku, supaya aku dapat keluar bertemu dengan orang ramai dan menyampaikan amanah kepada mereka. Siapa yang duk jaga Nabi itu, termasuk Aisyah tu, Nabi minta tolong jiruh badan aku ni, supaya badan segar lah. Bila badan segar, bolehlah jumpa orang ramai, ada lagi amanat-amanat, pesanan-pesanan nak sampai. Bukan badan segar tu bangun nak makan, nak bagi badan segar tu supaya dapat bertemu dengan orang ramai dan ada amanat-amanat yang ingin aku sampaikan tu pada hari-hari terakhir sebelum Nabi wafat. Kemudian mereka pun tundukkan Nabi atas satu besin bekas besar gitulah, ada satu bekas besar guna untuk mandi itu, tundukkan Nabi, kemudian mereka pun jirus ke atas badan Nabi sehinggalah Nabi rasa segar sikit badan. Kemudian Nabi berkata, cukuplah. Setelah itu Nabi rasa sedikit segar, lega. Lalu Nabi masuk ke masjid nak jumpa para sahabat, jumpa orang ramai. Nabi masuk ke masjid dalam keadaan kepala Nabi bungkuh, ikat kepala. Kemudian Nabi naik di atas mimbar. Nabi naik di atas mimbar, lalu Nabi sampaikan khutbah. Hari apa ni? Rabu. Bukan khutbah Jumaat. Khutbah ni orang Melayu kita faham khutbah tu Jumaat lah. Khutbah ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pidato lah, ucapan. Hari tu hari Rabu, Nabi naik di atas mimbar. Lepas badan dah segar tu, Nabi naik di atas mimbar, Nabi sampaikan ucapan, sampaikan khutbah. Sahabat-sahabat berkerumun keliling Nabi ni nak dengar apa ucapan Nabi ni. Kata Nabi, Allah menimpakan laknatnya ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Allah menimpakan laknatnya ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka disembah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi kata apa dia? Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka sujud, tempat mereka sembah. Di akhir ucapan itu Nabi kata apa dia? Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Lepas aku wafat nanti jangan disembah kuburku pula, jadi berhala yang disembah pula, jangan.
Antara ucapan Nabi pada khutbah pada hari Rabu itu, Nabi tawarkan kepada para sahabat untuk siapa-siapa sahabat nak qisas Nabi, nak balas Nabi. Nabi kata beliau, barang siapa yang pernah aku pukul belakang tubuhnya, inilah belakangku, silalah balas siapa nak balas. Siapa-siapa yang pernah aku pukul belakangnya, punggungnya, inilah belakangku, punggungku, datanglah, balaslah. Kerana boleh jadi ada sahabat yang Nabi pernah pukul di belakang dia, khasnya di medan perang, nak luruhkan barisan kan. Mungkin ada yang Nabi terpukul ke begitu, maka Nabi sebut, siapa-siapa yang pernah aku pukul belakangnya, ini belakangku, silalah balas siapa nak balas. Siapa-siapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, harga dirinya, inilah maruahku, silakan balas. Siapa yang nak balas pada hari ini? Siapa nak balas? Siapa yang nak bangun balas? Tapi Nabi tawarkan, siapa-siapa yang pernah aku pukul belakang dia, ini belakangku, sila balas. Siapa-siapa yang pernah aku jatuhkan harga dirinya, maruahnya, ini maruahku, silalah balas. Kemudian Nabi turun daripada mimbar, masuk waktu zuhur, solat zuhur. Selesai solat zuhur, Nabi naik semula atas mimbar, sambung lagi ucapan. Ada lagi pesanan-pesanan yang ingin Nabi sampaikan. Nabi sambung semula kata-katanya tadi. Apa dia? Siapa-siapa yang pernah aku pukul belakang dia, ini belakangku, silalah balas. Siapa-siapa yang pernah aku jatuhkan harga dirinya, maruahnya, ini maruahku, silalah balas. Nabi ulang sekali lagi selepas zuhur. Lalu ada seorang lelaki bangun. Ada seorang lelaki bangun. Sahabat lain bakat tengok dia ni. Sudah, cari pasal. Dia bangun. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada hak di sisimu sebanyak 3 dirham. Ada hutang. Ada hutang. Sesungguhnya aku ada hak di sisimu 3 dirham. Lalu Nabi berpaling kepada sepupunya, iaitu Al-Fadl bin Abbas. Nabi sebut kepada Al-Fadl bin Abbas, wahai Fadl, tolong serahkan haknya, tolong bagi hak dia, 3 dirham tu, tolong pulangkan. Kemudian Nabi sampaikan lagi khutbah, Nabi sambung lagi wasiat tentang orang Ansar, orang Madinah. Orang Madinah ni Nabi gelar Ansar. Ansar maknanya penolong, kerana mereka lah dulu sambut orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tolong orang-orang muhajirin. Nabi gelar orang Ansar. Orang Madinah ni Nabi gelar Ansar, penolong. Dalam khutbah Nabi pada selepas solat zuhur tu, Nabi sambung lagi ucapan dengan menyebut kemuliaan dan kelebihan orang Ansar. Nabi kata beliau, aku berpesan kepada kamu semua tentang orang-orang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah tempat amanahku zahir dan batin. Orang kepercayaan Nabi. Mereka banyak bantu, bela Nabi. Pengorbanan orang Ansar ni kepada Nabi luar biasa. Mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan masih tinggal lagi hak untuk mereka. Oleh itu, terimalah orang yang berbuat baik di kalangan orang Ansar. Kalau ada orang Ansar buat baik, terimalah kebaikan yang mereka buat. Dan kalau ada orang Ansar yang melakukan kesalahan di kalangan mereka, tolonglah maafkan kesalahan mereka. Kerana dia jasa dan pengorbanan mereka besar. Kalau ada orang Ansar buat baik, terima kebaikan mereka. Kalau ada orang Ansar buat salah, tolonglah maafkan mereka. Dalam satu riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya manusia semakin ramai, sementara orang Ansar semakin sedikit. Manusia makin bertambah ramai, sedangkan orang Ansar semakin sedikit, sehingga kan mereka seperti garam di dalam makanan. Adalah sikit garam dalam makanan, nak bagi sedap sikit, orang pun ambil lah secubit. Manusia semakin ramai, orang Ansar semakin sedikit, seperti garam yang duduk dalam makanan. Begitu Oleh itu, barang siapa yang menjadi pemimpin dan berupaya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau mendatangkan kebaikan terhadap seseorang, maka hendaklah ia menerima orang Ansar yang berbuat baik dan tolonglah maafkan orang Ansar yang ada buat salah. Siapa-siapa diangkat menjadi pemimpin nanti, dia ada hak untuk jatuhkan hukuman pada siapa-siapa.
Kalau ada orang Ansar buat baik, terimalah kebaikan orang Ansar, dan kalau ada orang Ansar buat salah, tolonglah maafkan mereka. Ini penghormatan Nabi kepada orang Ansar atas kemuliaan, jasa dan pengorbanan mereka. Kemudian Nabi sambung lagi ucapan pada hari Rabu itu, tak habis lagi khutbah Nabi. Nabi sambung ucapan, Nabi kata apa dia? Ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah atas dunia ni, ya, yang Allah berikan kepadanya pilihan. Ada hamba Allah di atas dunia ni yang Allah berikan kepadanya pilihan. Allah Ta'ala bagi kepada dia dua pilihan. Sama ada dia nakkan kesenangan dunia ataupun memilih apa yang ada di sisi Allah. Akhirnya hamba Allah ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Pahala, ganjaran, keredaan Allah, apa benda yang ada di sisi Allah, itu yang dia pilih berbanding dengan apa yang ada atas dunia ni. Nabi kata ada seorang hamba Allah atas dunia ni yang Allah beri kepada dia dua pilihan. Sama ada dia nakkan kesenangan dunia ataupun dia nak apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba hamba Allah ni memilih apa yang berada di sisi Allah. Rahmat Allah, keredaan Allah, segala macam lah. Hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Yang dunia dia tak nak ambil. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata dia, selepas Nabi sampaikan ucapan seperti itu, Abu Bakar yang duduk dalam majlis khutbah tu, Abu Bakar menangis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri kata, Abu Bakar duduk dalam majlis itu, Abu Bakar menangis bila dengar ucapan Nabi tentang hamba Allah tadi. Ya, baik, Abu Bakar menangis sehingga sahabat-sahabat rasa hairan, pelik dengan tindakan Abu Bakar ni. Nabi cerita tentang hamba Allah yang diberi pilihan nakkan dunia ke nakkan apa benda yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba hamba Allah ni pilih apa yang ada di sisi Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar menangis dengar Nabi bercakap macam tu, sehingga sahabat-sahabat lain rasa pelik dengan Abu Bakar. Ada seorang lelaki, dia kata apa dia? Lihatlah orang tua ni, dia tunjuk pada Abu Bakar, dia tunjuk pada Abu Bakar. Ada seorang lelaki ni, dia tunjuk pada Abu Bakar, dia kata apa dia? Lihatlah orang tua ni. Rasulullah cerita tentang seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, sama ada nakkan kesenangan dunia ataupun memilih apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba dia berkata, kami tebus dirimu dengan bapa dan ibu kamu. Ini ucapan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar menangis kerana Abu Bakar faham maksud ucapan Nabi, hamba Allah yang diberi pilihan nak kesenangan dunia ataupun nakkan apa yang di sisi Allah tu. Abu Bakar faham hamba Allah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tu siapa dia? Rasulullah lah. Rasulullah lah hamba tu yang Rasulullah sebut dalam ucapan tu, yang Allah Ta'ala beri pilihan nakkan kesenangan dunia ataupun nak apa yang ada di sisi Allah. Dia pilih apa yang berada di sisi Allah, nak bertemu dengan Allah, nak cari keredaan Allah. Abu Bakar menangis kerana Abu Bakar faham hamba Allah yang Nabi maksudkan tu Nabi lah. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji pula Abu Bakar. Tadi puji orang Ansar, elok Abu Bakar menangis kerana dia faham. Nabi puji Abu Bakar. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya orang yang paling banyak memberi perlindungan kepadaku dalam bersahabat dan mengorbankan harta bendanya, Abu Bakar. Abu Bakar, orang yang paling banyak memberi perlindungan kepadaku dalam bersahabat dan banyak mengorbankan harta bendanya, Abu Bakar. Kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain daripada Tuhanku, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih, kalau boleh ambil. Tetapi hubungan itu hanya sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Ya, Allah mesti letak nombor satu. Kalau boleh cari kekasih selain daripada Tuhanku, aku cari Abu Bakar. Tetapi hubungan itu hanya sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Jangan dibiarkan mana-mana pintu di dalam masjid, melainkan semua pintu itu hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Tuan-tuan faham?
Lama saya nak faham apa maksud ucapan Nabi ni. Baca rujuk orang tu, rujuk orang ni, faham. Nabi cerita kemuliaan Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar. Ujung tu Nabi kata dia, jangan dibiarkan mana-mana pintu di dalam masjid, melainkan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Ceritanya tuan-tuan sekalian, dulu ada beberapa orang sahabat yang rumah mereka dengan Masjid Nabawi ni sebelah-sebelah. Buka pintu rumah terus masuk masjid. Ada berapa orang sahabat rumah mereka dulu macam tu. Hari ni keliling Masjid Nabawi tu tak ada dalam rumah orang dah, masjid dah jadi besar. Dulu ada beberapa orang sahabat yang rumah mereka memang tepi masjid. Maksudnya buka pintu rumah tu terus melompat masuk masjid, langkah masuk masjid. Sebelum Nabi wafat, bila Nabi ucapkan seperti ini, Nabi kata pada dia, jangan dibiarkan mana-mana pintu di dalam masjid, melainkan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Di sini ada dua pengajaran. Pertama, Nabi nak selaraskan semula sistem masjid biar teratur. Iaitu masuk masjid semua sekali masuk melalui pintu utama belaka. Jangan nak masuk ke pintu rumah sendiri. Masuk ke pintu rumah sendiri terus masuk masjid. Nabi nak selaraskan sistem pengurusan masjid tu biar orang pakat masuk pintu utama belaka. Satu. Pengajaran yang kedua, Nabi minta semua pintu tutup kecuali pintu Abu Bakar. Maksudnya Nabi beri penghormatan kepada Abu Bakar. Abu Bakar saja boleh masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu rumah dia. Abu Bakar boleh masuk ke masjid melalui pintu rumah dia. Ni kelebihan Abu Bakar, tuan-tuan sekalian. 4 hari sebelum Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, jatuhnya pada hari Khamis. Ya, sebelum Nabi wafat, di saat sakitnya semakin bertambah, Nabi bersabda, ya, ada berapa orang yang jaga Nabi? Ada berapa orang yang jaga Nabi ni, termasuk Aisyah. Ya, termasuk Aisyah. Ya. Baik. Ada berapa orang yang jaga Nabi termasuk Aisyah. Kemudian adalah sahabat yang sentiasa duk datang ziarah Nabi apa semua ni. 4 hari sebelum Nabi wafat, jatuhnya hari Khamis, Nabi panggil sahabat beberapa orang ni lah. Ya, termasuklah ada saudara-saudara yang duk ziarah Nabi, duk jaga Nabi ni. Nabi panggil, Nabi kata apa dia? Mari datang sini. Aku nak tuliskan untuk kamu satu surat yang kamu tidak akan sesat lagi selepas ketiadaan aku nanti. Ada sesuatu benda aku nak tulis untuk kamu semua. Satu wasiat, satu surat yang kalau kamu pegang, kamu tak akan sesat lagi selepas ni. Bila Nabi panggil, suruh pakak-pakak datang rapat dengan Nabi, Nabi nak tulis sesuatu. Ketika tu dalam rumah Nabi ada beberapa orang, termasuklah Sayyidina Umar. Waktu tu jadi sedikit pertikaian. Sayyidina Umar dia kata dia, Nabi ni terlalu sakit sangat. Bila orang terlalu sakit ni, dia macam-macam lah. Dia nak wasiat tu, dia nak pesan tu, nak pesan ni. Sedangkan Nabi sudah tinggalkan kepada kita Quran sebagai rujukan. Kita pegang tak sesat lagi. Jadi Nabi nak tulis apa lagi ni? Jadi Umar faham macam tu lah. Umar faham orang tengah sakit ni, dia macam-macam lah. Kan? Dia macam-macam lah orang tengah sakit ni. Ya? Umar kata, Nabi terlalu gering, terlalu sakit sekarang. Sedangkan di sisi kamu semua kan dah ada Quran, kita pegang tak sesat dah kan? Dah memadai dah untuk kamu. Kitab Al-Quran tu kitab Allah untuk kamu. Lalu timbul perselisihan di kalangan beberapa orang yang duduk dalam rumah Nabi ni. Ada beberapa orang yang nak pergi dekat dengan Nabi sebab Nabi panggil nak tulis sesuatu. Sayyidina Umar dengan beberapa orang pula ambil sikap, Nabi tengah sakit ni, nak tulis apa lagi? Quran kan dah ada dah, pegang Quran tak sesat dah. Berlaku perselisihan. Bila berlaku perselisihan, bisinglah sikit cakap tu. Bising sikit cakap. Bila bising begitu, akhirnya Nabi dengar. Bila Nabi dengar riuh rendah bising berselisih tu, Nabi sebut kepada beberapa orang yang duduk dekat dengan Nabi tu, Nabi kata, bangunlah kamu semua daripada sisiku, pergilah. Pergilah. Baik. Pada hari itu, 4 hari sebelum Nabi wafat itu, pada hari Khamis, Nabi berpesan 3 benda. Ini didengari oleh beberapa orang yang duk jaga Nabi itulah. Nabi pesan 3 benda. Yang pertama, Nabi pesan supaya orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin penyembah berhala itu hendaklah dikeluarkan daripada semenanjung tanah Arab. Baginda berpesan lagi supaya sambut dan layanilah para utusan-utusan yang datang sebagaimana Nabi sambut mereka waktu Nabi sihat.
Kalau ada utusan-utusan daripada mana-mana datang, layan macam biasa. Macam Nabi sihat dulu, pakat-pakat tolong layan lah. Pesanan yang ketiga tidak diingat oleh perawi hadis ni. Perawi hadis ni dia tak ingat apa dia pesanan Nabi yang ketiga. Boleh jadi Nabi berpesan supaya berpegang kepada Quran dan Sunnah, ataupun Nabi berpesan supaya pasukan tentera Usamah bin Zaid yang kita bincang kuliah 2 minggu lepas kan, Nabi persiapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, umur baru 20, pimpin pasukan pergi lawan kerajaan Rom tu. Boleh jadi Nabi berpesan pasukan Usamah teruskan misi dia nak pergi lawan kerajaan Rom itu. Ataupun kata perawi hadis ni, dia kata mungkin yang ketiga tu Nabi berpesan tentang solat dan hamba sahaya yang kita miliki. Jaga elok-elok solat dan jaga hamba-hamba yang kamu miliki. Boleh jadi itu pesanan Nabi yang ketiga. Perawi ni, tukang cerita ni, sahabat yang dengar ni, dia tak ingat apa dia yang ketiga tu. Boleh jadi itulah yang ketiga itu. Baik. Walaupun Nabi sakit, dalam keadaan Nabi sakit bertambah gering, Nabi tetap menunaikan solatnya. Nabi tetap menunaikan solatnya secara berjemaah. Ya, sakit tu, bangun lagi pergi ke masjid, solat berjemaah dengan orang ramai sampailah ke hari itu, iaitu hari Khamis. Hari Khamis 4 hari sebelum Nabi wafat. Sampailah hari Khamis 4 hari sebelum Nabi wafat. Baik. Pada hari itu Nabi solat maghrib dengan orang ramai, dan di dalam solat itu Nabi membaca surah Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Nanti tuan-tuan tengok pada juzuk-juzuk yang terakhir dalam Al-Quran. Nabi solat maghrib dengan para sahabat dan Nabi membaca surah Al-Mursalat. Masuk waktu isyak pula pada hari itu juga, hari Khamis 4 hari sebelum Nabi wafat tu, masuk waktu isyak, tiba-tiba sakit Nabi bertambah berat. Bila sakit Nabi bertambah kuat, bertambah berat, sehingga Nabi tak berupaya lagi untuk keluar pergi ke masjid. Maghrib tadi di masjid, kemudian balik rumah sekejap. Isyak nanti dia mari sakit tu teruk, sampai Nabi tak berupaya dah untuk pergi solat isyak. Sahabat-sahabat pakat tunggu Nabi. Bila ada Nabi, sahabat takkan naik jadi imam. Ya, bila ada Nabi, sahabat takkan naik jadi imam. Imam ni khusus untuk Nabi. Waktu Nabi hidup tu, bila Nabi ada sekali, Nabi yang jadi imam. Sahabat tu tunggu sembahyang isyak. Tunggu. Baik. Aisyah, isteri Nabi, dia cerita, Nabi bertanya, adakah semua orang dah sembahyang dah isyak? Maka kami menjawab, kami ni berapa orang yang jaga Nabi lah, kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka sedang tunggu kamu. Baginda berkata, siapkan untukku air dalam besin besar, dalam bekah besar. Lalu kami pun melakukannya. Setelah baginda mandi, baginda cuba untuk bangkit, tiba-tiba jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Setelah sedar, Nabi tanya lagi, orang dah semayang ke? Maka kami pun jawab, mereka belum semayang wahai Rasulullah, semua mereka tunggu kamu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mandi, jatuh lagi pingsan, sehingga 3 kali. 3 kali berturut-turut. Lepas mandi bagi segar badan, tak larat pingsan. Kali kedua jadi begitu juga, sampai kali ketiga. Akhirnya Nabi arahkan supaya Abu Bakar naik jadi imam. Ni penghormatan Nabi kepada Abu Bakar ni. Nabi minta Abu Bakar naik jadi imam, jadi imam kepada sahabat-sahabat manusia yang lain. Lalu pada hari-hari berikutnya, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, ya, Nabi lah ni pada hari Khamis tu, ya, nanti kita akan tengok ada satu waktu lagi Nabi sempat hadir tu. Abu Bakar naik jadi imam. Lalu pada hari-hari berikutnya Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 waktu solat. 17 waktu solat dalam keadaan Nabi masih hidup. Dalam keadaan Nabi masih hidup, Abu Bakar jadi imam sebanyak 17 waktu solat semasa Rasulullah masih hidup. Aisyah pernah pujuk Nabi. Aisyah pujuk Nabi. Baik, Aisyah pujuk Nabi 3-4 kali juga. Aisyah pujuk Nabi supaya Nabi kalau boleh gile-gile lah, jangan Abu Bakar je jadi imam, lantik orang lain sama. Takut nanti orang bosan. Takut orang lain bosan lah kalau Abu Bakar je jadi imam, ya. Nabi tak nak. Nabi tak nak. Nabi sebut kepada Aisyah, Nabi kata pada dia, kamu semua ni
Sama macam wanita-wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf dulu. Kamu semua ni macam wanita